Welcome back to Apa cerita? Apa cerita? Oh, sihat. Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita, bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Hello, hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast Apa Cerita. Kita masih kekal dengan tetamu jemputan kita, Amar dan Faqbud. So, tanpa membuang masa, silakan Aikal. Yeah. Nak bercakap dulu sebelum aku bercakap. Selalu ada je benda sambil aku bercakap. Betul ke Mat? As always. Tak payah pegang lah. Lepas cakap pasal sunat. Oh, okay, silakan. As always, kepada korang yang dekat Spotify ni, nak tengok versi video, ada versi panjang dan pendek. Versi pendek ada dekat Instagram dan TikTok. Username yang sama, apaciter.podcast. Dan kalau versi panjang dekat YouTube kita orang, username yang sama juga. Please subscribe kita orang. Kita orang en route menghala menuju destinasi 1k subscriber. Please subscribe. Dan kepada korang yang dekat YouTube sekarang ni, tengokkan kita orang dekat YouTube. Boleh dengarkan versi audio dekat Spotify Apa Cerita ? Yeah. Versi sunat ada tak? Versi sunat laser. Tadi apa yang kau nak cerita tu? Oh tak adalah, sebab tadi kau tanya aku macam ada tak benda menarik zaman dulu kan. Aku ada benda menarik tu, tapi aku macam sial lah. Aku dah lupa ingat balik. Oh, tak. Apa dia? Tak, dulu lah waktu zaman kecil-kecil tu, kita orang ada macam satu, macam kau tahu Russian roulette? Russian roulette. Yang tembak yang dia Russian roulette. Ikut nasib kan? Betul. Dia revolver. So ada satu peluru. Oh, ada okay. 6 kosong kan. So ikut nasib, ada 1/6 chances untuk kena tembak. Okay. Zaman sekolah rendah tu lah. Waktu kan raya kan. So orang main mercun kan. So ada sekumpulan geng aku dengan kawan-kawan buat kerja bodoh tau. Kita orang buat nama dia mungkin Malaysian roulette lah. So basically kau ada Malay roulette. Malay roulette. So basically kau ada macam cheese. Lepas tu kau ada attack kucing. Okay. So kau bakar macam cheese. So kau cucuk attack kucing. Lepas tu orang keliling tai tu. Tengok siapa yang kena sial. Tapi dia kan spray sama spray rata lah. Aku tak tahu kenapa kita orang buat benda tu, tapi bangang lah. Tak adalah Russian roulette, Malaysia roulette semua orang kena lah. Tapi yang unik je. Tai dia tak hancur. Keras. Okay, di sebalik sains ni Salah pilih tai kot. Tak tahu sama ada tai tu lebih keras ataupun bercun tu tak cukup kuat. Oh. So Bayangkan kalau tak lembu. Itu terbakar tu. Memang terbakar betul sebab tai lembu kan mesin. Okay. Okay. Oh, kita boleh buat eksperimen lah, Bud. Kalau apa tai kita? Tapi bukan Farid dah buat eksperimen yang tak lembu kan? Dia cerita. Sound effect. Tapi itu antara benda paling bangang lah pernah aku buat zaman kecil-kecil dengan geng. Aku tak tahu kenapa kita orang buat benda tu. Tapi memang masa kecil memang kita Faktor banyak lah. kita orang kreatif. Memang biasa kan. Patutlah kerja bidang kreatif juga. Memang letak dalam botol. Macam-macam tempat lah nak test dia meletup dalam ni macam mana kan. Sebab kita wonder macam mana dia meletup macam ni kan. Balik rumah jiran pun nak tahu macam mana jiran punya reaksi. Itu pernah tu. Ada cerita? Silakan Tak cerita. ada. Tapi dulu kalau kat kampung aku aku tak tahu kampung korang macam mana kan. Tapi kampung aku memang lawan mercun. Tak nak kalah. Kalau yang ni kuat macam ni, yang sana kuat macam tu, kita kena lawan kuat yang macam tu. Ada macam tu kampung? Tak ada. Meriam kot. Ya, tak meriam lah, pakai mercun sendiri lah. Tapi aku tak suka mercun. Oh, kau tak suka mercun? Bunga api? Api pun tak suka. Bunga api kat atas. Aku rasa pembaziran. Dulu kita orang ni kot tembak plastik kan, macam naga sama sendiri. Bapak bahaya saya macam naga. Aku tak tahu, tapi kita buat kat kampung benda tu. Macam naga nampak selamat, tapi kalau kau letak atas jalan, atas batu kan, batu tu boleh hangit tau. Ya. Macam naga bahaya. Tapi tak adalah tembak straight tu, macam tembak atas lah. So dia kau kita kalau jatuh mata tak ada mata lah. tapi memang zaman kanak-kanak memang kita tak, aku rasa memang semua zaman kanak-kanak semua orang memang suka buat kerja bangang tu. Betul kot. For some reason. Betul. Kau tahu ada apa? Tagline, kids are effing stupid. Memang bangang. Budak yang bangang. Betul. So kalau kau sebagai seorang bapa kan. Oh. Macam mana kau nak counter tiba-tiba Faya buat macam tu?
Anak aku perempuan. Oh baik lah. Okay baik lah. Perempuan biasa main busuk-busuk bunga api je. Main Macam Barbie lah. pop-pop. Barbie. Itu je paling bahaya tu je. Lepas tu Yang yang paling watak kartun potong-potong kertas basuh baju semua tu kan. itu Wih, aku main dulu. Jangan cakap. Aku main, aku beli. Aku pun main beli yang Aku perempuan beli. punya aku buat tu. Legend ke? Tukar baju kan. Ada baju ni. Eh. Buka baju dia lah. Bukan baju dia. Biasalah. Apa topik kita ni? Dia macam tu je. Kita nak tanya dia. Ah. Dia pergi mengembara mencari ilmu. Betul. Aduh. So dalam pengalaman, dalam perjalanan kau nak cari pengembaraan. Penggambaran pula. Pengembaraan kau mencari ilmu kau tu supaya kau boleh buat story dengan hasil info dia story. Ada benda best tak? Ada apa benda yang kau encounter? Aku rasa yang menarik perhatian aku lah kan, apa dia, bukan waktu aku pergi cari empangan air tu, tapi waktu aku pergi tapak arkeologi Sungai Batu. Uish. Kedah. Yes. Mhm. Sebab kita tahu pasal kisah apa Raja Bersiung, merumah mangsa semua kan. Tapi bila aku pergi tengok tapak tu, tengok apa conference dengan apa arkeologis tu lah, aku rasa macam benda tu benda betul. Oh ya. Kau pergi sebagai apa? Sebab aku ni dijemput sebab diorang nak sebarkan, sebab ada macam nak apa tarikh pentarihan tu dah baru, ada tarikh baru. Tarikh apa ni? Tarikh contoh Sungai Batu kan. Dulu yang kata 500 Oh. Cuma sekarang tarikh baru sekarang mungkin dalam 200 ke 600. Lagi lama lah. Tak, lagi awal. Lagi awal lah, lagi awal. Dia dulu sebelum Masihi, sekarang Masihi. Okey, lepas Nabi Isa turun. Sebab apa Nabi Isa lahir. dia kata ada ralat waktu radiocarbon dating semua tu kan. Cuma tak faham. Sekejap. Maksudnya time lapse pula. Okay. Macam mana dia punya time stamp tu? Sebab asalnya dulu Lagi lama lagi lama. Maksudnya zaman-zaman dinosaur mungkin. Bukan 500. Sebelum Nabi Isa lahir, Zaman orang Nabi. ingatkan benda tu dah ada. Oh, zaman Nabi Isa lagi. Sebelum. Nabi Isa macam sekitar 1 Masihi kan, 4 Masihi. Yang ni 600 tahun. Sebelum Nabi Isa. Sebelum tu. Mungkin Sebelum lagi. Tapi ni tarikh lama lah. Sekarang tarikh baru cakap dalam 200 ke 400 Masihi macam tu. Maksudnya selepas Nabi Isa. Nabi Isa. Mana lagi Ke depan. lah. Oh, boleh kata 100. Lagi muda. Maksudnya lepas Nabi Muhammad pun dah lepas. Oh ya. 200 ke 400 Masihi tu zaman 200 Masihi tu zaman sebelum Nabi Muhammad lah. Zaman Muhammad 2000 Nabi Muhammad 500 Masihi. Okey betul lah. Sebab aku kena tolak balik hijrah dengan Masihi. Okey, apa yang buatkan kau yakin? Okey, apa bukan kau yakin, saintis tu yakin. Itu yang tadi tu lah. Sebab apa aku tengok lah macam contoh kisah Raja Bersiung kan. Raja Bersiung kan cerita pasal raja kokak darah orang semua kan. Tapi bila aku pergi tengok perkajian arkeologi kat situ, aku tak rasa dia kokak darah sebab dia nak minum darah orang, tapi lebih kepada dia ikut kultus agama macam tu. Oh, ada cult. Ada cult. Sebab macam apa? So agama apa? Tak, sebab kita kena cerita lah macam background tau. Sebab contoh dia kata tapak Sungai Batu tu, Kedah tua tu, kemungkinan besar apa kota-kota penting Sriwijaya. Sebab structure dia sama macam Sriwijaya. Dan Sriwijaya ni dia ada satu sejarah tau. Dia tak suka orang Hindu. Tapi bukan Sriwijaya Hindu. Tak, dia Buddha. Oh. Kita tak tahu kenapa. Tapi ada orang cakap hipotesis lah. Kenapa? Sebab time tu kerajaan India yang selalu serang macam jarah-jarah Melanun kat kawasan Melayu ni kan. Orang Hindu. Sebab tu macam tengok macam sekarang macam even waktu lepas Melaka tu Portugis datang kan, orang Kristian cuba nak Kristiankan orang Melayu kan. Susah. Sebab orang Melayu tak suka orang yang datang secara dengan keras. Tapi Buddhis dengan Islam tu dia boleh terima sebab datang secara aman kan. Macam contoh kes macam kita macam Sriwijaya, diorang tak suka orang Hindu. For some reason kita tak tahu kenapa. Macam dulu ada dinasti kedua dia Raja Hindu, tapi kena pressure jadi Buddhis. So macam kat Kedah ni, kes ni lebih kurang sama. Sebab Kedah ni sebab setakat ni yang diorang check, macam tapak-tapak arkeologis itu dia bentuk Buddhis. Tapi kita jumpalah arca-arca dewa-dewa Hindu semua tu kan. Tapi lebih pada pedagang lah. So ada yang hipotesis mengatakan kemungkinan besar time tu Raja Kedah tu dia ikut agama Hindu. Yang first memang kerajaan raja-raja Melayu semua tak suka. Second, mungkin dia ikut orang panggil kultus Bhairava ke Bhaivara. Dia kat India masih ada lagi kultus ni. Dia Sekarang? Yes. Tapi tak adalah kultus minum darah tu, taklah. Tapi dia ada makan mayat.
Mayat orang agama diorang ke atau Agama dia orang lah. Tapi orang mati lah. Dia ada punya falsafah dia macam penyucian bagai semua kan. Tu dulu lah, sekarang macam dah tak buat sangat lah. Tapi kalau dulu ada yang makan mayat, so macam Legit lah Raja Bersiung tu. mungkin Raja Bersiung tu minum darah sebab benda yang sama. So Tapi- orang rakyat tak suka. Tapi Raja Bersiung makan orang hidup ke makan orang yang dah mati? Dah mati tak tahu lah. Tak tahu. Raja Tak, kita Bersiung- tak tahu dia makan orang ke atau dia minum darah orang, kita tak tahu. Yang kita tahu dia minum darah orang sebab dia menjadi hipotesis benda ni sebab lepas kes Raja Bersiung kan, tiba-tiba cerita pasal pengislaman Kedah. Jadi apa mana hilang gap between Ah, Raja dia Bersiung macam ke dia macam ada cerita pasal macam mana Kedah tu boleh Islam sebab orang Kedah tu dah halau Raja Bersiung yang ikut kultus ni kan. Dia minum darah orang apa semua kan. Sebab kalau kita tengok tapak arkeologi tu, dia banyak patung-patung Dewa Shiva dengan keluarga dia. Hindu? Dewa Shiva ni tadi kan aku sebut Bairava tu kan. Dia avatar kepada Dewa Shiva. Tahu. So ada hipotesis macam ni lah cakap macam tu. Aku tak ingat UKM ke USM cakap. Tapi masih kena cari lah, korek lah sebenarnya cerita. So Raja Bersiung ialah seorang yang Hindu. Mungkin. Hmm. Lepas tu time tu orang Kedah dengan bangsa-bangsawan Kedah yang beragama Buddha tak suka. So dia halau dah halau sultan yang Raja Bersiung, and then yang tinggal semua peninggalan Raja Bersiung yang ada macam patung patung Hindu tu semualah. Tapi parti Hindu tu diorang kata lebih pada pedagang punya lah. Tapi tak tahu lah sebab sekarang ni kita jumpa lagi kuil baru dekat Bukit Coras. Kuil ke candi? Candi. Tak ada. Kuil. Candi lah. Apa beza candi dengan kuil lah? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tapi basically rasanya size je, size. Aku tahu candi auto Hindu. Auto Hindu maksudnya? Maksudnya candi tu di-refer untuk Hindu. Ya. Oh, kuil manual Hindu. Tak. Kalau kuil apa yang aku faham dekat buku teks candi dimiliki oleh Macam masjid lah. kalau candi dia akan dimiliki own Hindu. Tapi macam kat Kedah tu candi tau. So dia Hindu ke Buddha? Buddha. Aku tak tahu lah. Mungkin. Tapi macam Candi Borobudur Hindu. Borobudur tu menarik sebab Borobudur tu yang dibina oleh Hindu ke? Hindu kan? Bukan Buddha. Buddhis aku rasa. Ya. Dapatkan mic kau. Aku rasa Buddhis lah. Aku tak pasti sangat sebab Borobudur tu bukan Jawa tau. Borobudur tu Sriwijaya bina. Sriwijaya Lama lah. Sriwijaya Buddhis bukan Majapahit. Hmm. Sebab aku ingatkan Borobudur tu Majapahit tapi tak, dia Buddhis. Dia Sriwijaya. So dalam perjalanan kau untuk cari kebenaran Raja Bersiung ni, apa lagi kau jumpa? Batu, kan orang cakap dulu batu bijih besi Kedah ni yang terbaik kat muka bumi kan. Okay. Aku dah pelik lah, benda terbaik sangat. Aku pergilah, memang dia orang Biji buat. besi yang Aku sampai sekarang aku bawa dalam sungai tu ah. Aku dah bawa dalam beg aku. Ya. Ambil. Ambil Boleh. Ambil Kita sembang. Ambil je. Tak bawa beg lah, aku teringat. Korang kena scam, kita orang kena scam, semua orang kena scam. Tak, Kena pegang batu yang apa? Semua. Betul. Borobudur Buddhis. Buddhis kan. Sebab dia dibina oleh dinasti kedua Sriwijaya yang kena pressure jadi Buddhis tu. Itu lah. Okay, yang kau jumpa ni ialah raw dekat sungai ke ataupun dah jadi produk? Dia kaki Gunung Jerai. Yelah, Batu biji besi lah. batu yang raw lah, bukan belum proses lagi. Memang raw. Okay, lepas tu? Dekat sungai pun ada. Kalau tengok macam dekat sungai Batu tu, sungai dia warna merah tau. Merah tu sebab biji besi. Ferrum. Ferrum. Tapi macam dekat negara luar, selalunya biji besi kita biji besi ni hematite. Dalam 60 ke 70% apa besi lah. Tapi kat sungai Batu tu dia punya biji besi dia pelik sikit. Sebab tu biji logam ni dia tak ada sifat logam tau sebab dia batu kan dengan impurities banyak kan. Biji besi dekat sungai Batu lekat dengan magnet. Oh, so macam 100% lah. Tak ada 100% tapi tinggi lah. Okay. Mungkin dalam 70 to 80%. Dia biji besi yang dipanggil sebagai magnetite. Memang rare punya biji besi. Dengan kata mudahnya macam ni lah, which is conductivity dia tinggi dah kan. Kata mudahnya, kalau kau ambil batu besi batu besi yang dekat Sungai Batu ni dengan batu besi yang dekat ni satu lagi, mungkin dekat China ke kat China semua kan. Yang batu besi dekat dekat Sungai Batu Kedah ni lebih bagus untuk alihkan elektrik. Sebab yang China tu made in China. Babun. Babun. Dia tunggu lawan Dah lama dah pakai lah. Tunggu aku macam. Tapi basically dia lagi pure. Lagi pure, lagi mudah untuk alih elektrik. Lagi conductivity dia tinggi. Betul kau cakap. Macam kadang-kadang kita tengok kisah dongeng kan, kita anggap benda tu memang kisah dongeng lah. Tapi sebenarnya benda tu boleh jadi memang benda betul. Cuma penceritaan tu.
Yang buat dia macam tempat dongeng. Hmm. Sama macam kes yang Raja Bersiung tu tak masuk lagi. Yang Merung Mahawangsa tu memang mungkin ada kaitan dengan raja. Tapi Merung Mahawangsa memang dia kata hikayat tu betul, cerita tu betul, memang ada raja tu ada. Kurang. Cuma cerita Yang apa ni, mitos tu lah kot yang tu aku pun dulu fikir macam tu. Sampai lah aku jumpa ada catatan dari China, dia cerita pun sama. Oh ya ke? So sama apa betul lah maksud cerita Tak, dia? dia tak macam Merung Mahawangsa dia cerita pasal apa? Putera Raja Rom nak kahwin puteri Raja Cina kan. Lepas tu ada Garuda, dia bet dengan Nabi Sulaiman. Dia kata dia boleh halang takdir. Maksudnya Raja Rom, diorang ni kahwin. Dia halang takdir, dia culik lah puteri Cina tu. Lepas tu putera Raja Rom ni minta tolong Merung Mahawangsa tolong selamatkan apa semua tu kan. Dia aku nak ringkaskan cerita lah. Putera Raja Rom dengan puteri Raja Cina ni kan. Itu dalam cerita Merung Mahawangsa. Tapi dalam catatan Cina dia cakap dulu ada daripada negeri Dai Qing datang hantar duta nak jumpa kita orang untuk apa berdagang lah. Sebab Dai Qing ni Rom. Siapa dia orang? Kita orang? China. China nak jumpa China? Tahu kan? Ada Dai Qing ni dia gelaran untuk Rom. Oh, okay. Sebab time tu Rom dengan China dia orang kenal lah. Rom cakap ada kerajaan yang sangat kaya kat sebelah ni. So China dia letak nama Dai Qing? Ni Dai Qing tu China bagi nama. Okay. Kenapa dia bagi nama Dai Qing? Sebab dia kata kerajaan ni sama hebat dengan China. Oh, okay. Dulu sama kaya kan. Tapi masalahnya diorang tak pernah in contact tau. Sebab tengah-tengah tu ada Parsi. Parsi ni jadi middleman. Dia tak nak. Okay. Okay. Dia tak nak apa macam bertembung direct nego kan. So apa yang jadi? Rom time tu zaman dia hantar dia punya duta kan lalu jalan laut. Jalan laut confirm lalu Selat Melaka. The best part is tarikh yang disebut dalam tu ialah 200 Masihi. Okay. Merung Mahawangsa tapak Sungai Batu tu paling awal 200 Masihi. So ada kaitan lah. Ada tak satu timeline yang sama lah? Oh. Yang lagi best kan. The best part is kan apa kalau baca Merung Mahawangsa kan puteri Raja China Cina tu kena sailang dengan burung Garuda kan. Time tu Parsi beragama Majusi. Simbol agama Majusi apa? Api. Api tu matahari. Bukan, api dengan matahari sembahan dia. Tapi kalau simbol dia aura Mazda. Kepala manusia, badan Garuda. Oh. So tu cakap macam mungkin benda betul sebenarnya. So okay, and then Raja Bersiung ialah satu timeline dengan Merung Mahawangsa. Tak, tu keturunan dia lah. Okay. Sebab dia dalam Merung Mahawangsa tu hikayat tu kan, dia ada banyak cerita. Cerita pasal Merung Mahawangsa, pasal cerita Raja Bersiung macam mana boleh masuk Islam bagaimana. Itu lah banyak. Dia satu salah silah lah sebenarnya. Tapi yang burung Garuda tu burung betul ke tak? Atau perumpamaan kepada golongan perumpamaan pada orang Iran lah. Oh. Tapi burung Garuda tu sebenarnya ikut bio wujud sebenarnya. Oh ya. Dia tak ada Garuda, kita panggil dia tapi Garuda lah, khas eagle. Oh. Dia pupus. Besar lah kan. Dia cukup kuat untuk angkat budak terbang. Tapi dah pupus lah, kena bunuh, kena bantai dengan orang Maori. Dia besar. Besar. Asal Maori? Hawaii? Dia memang Hawaii duduk? Kan Hawaii, Maori, New Zealand, Hawaii pula. Polynesia. Moana. Moana, Polynesia. Kes orang Maori ni pun kes dia menarik juga. Sebab dia orang sebab cerita pasal burung helang rembat anak dia orang ni asalnya cerita rakyat. So which is equivalent macam kita ada bujang senang. Lebih kurang kot. Cerita rakyat, orang tak percaya sangat sampai dia orang jumpa fosil burung. Besar. Dia ni baru satu kepak. Memang satu depa kita, satu kepak. Kita, kan satu depa tangan kanan, tangan kiri aku sampai tangan kanan aku ni baru satu kepak. Dia satu depa lah. Satu depa. So memang ada lah. Burung tu ada, tapi tak adalah kata Garuda ke apa, tapi burung yang macam Garuda tu ada lah. Memang boleh buat terbang budak, tapi terbang manusia tak lah. Naga wujud tak? No. Aku pun terfikir dia dah. Figurasi lah. Naga tu orang kata sebab ni apa perumpamaan manusia kepada ular sebenarnya. Oh iya ke? Tapi naga ada banyak version sebenarnya. Kecewanya. Versi Cina naga macam ada kaki. Versi Eropah. Versi Eropah macam ada Charmander Charmander macam apa ni hobbit. Charizard. Macam hobbit tu. Versi Asia macam ular. So kita tak boleh nak kata yang ni lah memang naga. So naga ada banyak versi sebenarnya ikut naga tu dongeng. Tak ada dia lebih kurang. Dia tapi ada berjumpa pertemuan fosil resemblance kepada naga yang biologi betul. Apa dia soalan dia? Ular lah. Ular. Tak, sebab kalau kita tengok perangai ular, kita tengok apa kisah 3000 tahun sebelum tu kan. Apa cerita tu? Apa cerita ni Epic Gilgamesh. Nagin.
Dia- Gilgamesh bukan India. Tak, Mesopotamia. Mesopotamia. Okay. Dan Epic Gilgamesh lah cerita pasal Nabi Nuh tau. Tapi aku tak nak cerita benda tu lah. Tu nanti panjang nak cerita. Dia cerita apa, Gilgamesh ni dia nak cari macam mauli hayat. Macam makanan yang buat jadi kekal abadi kan. Hidup kekal abadi. Fountain of Youth. Immortal Mula dia cari benda tu. Tapi adalah seorang tu cakap tak ada. Tapi dia ada satu pokok yang boleh macam jadi youth balik lah. Dia ambil pokok tu dalam laut dan tasik, bawa keluar. Tapi pokok tu kena makan dengan ular. Tapi sebabkan tu ular bersalin kulit. So dia jadi simbol immortality. Tu lah. Ular. Tapi aku tak ingat kalau ada naga ke tak dalam Mesopotamia. Tapi basically tu antara benda reference first pasal ular yang macam naga sikit perangai lah. Faham. Dan kebanyakan naga ada karakteristik macam ular, iaitu bersisik. Betul. Lepas tu So immortal apa semua. dan melengkar. So resemblance dekat naga ialah ular. Dinosaur wujud tak? Wujud. Kau tahu ada soalan orang hantar dekat apa ni? Zaman. Dekat, Video kita ke? Bukan dekat Ustaz Azaidrus. Dinosaur wujud ke tak? Tak ada pun dalam Al-Quran. Ya. Oh. Betul dia kata sebab macam apa bukti dinosaur wujud sebab tak ada sebut dalam Al-Quran. Lepas tu Ustaz Azaidrus jawab macam ni. Terengganu pun tak sebut dalam Al-Quran tapi wujud je. Dinosaur ni menarik tak sebab orang ingat dinosaur dah pupus. Tapi dinosaur tak pernah pupus pun. Ada 2 cucu cicit dia masih hidup sama. Kita boleh jawab. Apa tu? Kita dah tahu. Power Kita tak? orang pernah kupas benda ni. Power tak? Ayam kan? Ha? Bukan. Ayam. Ayam kan? Ayam Juga ayam dia burung lah saya. burung. Kita pernah cakap sebab aku pernah baca, aku pernah tengok The Vox tau. Dia cerita macam mana gambaran dinosaur yang kita tahu sebenarnya adalah hasil daripada penciptaan Spielberg kan? Jurassic Park. Kau punya mic tu. Sorry. So zaman dulu diorang tak ada teknologi yang canggih untuk dia diorang ada rangka tapi diorang tak tahu macam mana bentuk dinosaur. Warna dia macam mana. So diorang kulit dia macam cipta mana. lah berdasarkan kreativiti. Lah. So Spielberg lah yang buat design tu. Tapi dia pun late zaman-zaman sekarang ni juga baru dia ada teknologi. Dia tengok macam Ada yang berbulu. ada yang berbulu. Dia masalahnya bulu tu kan bulu biasa, dia bulu pelepah. Bulu pelepah. Feather. So Bukan bulu satu rambut macam lagi ni. sebab dinosaur ni reptilia. So kalau macam contohnya macam haiwan biasa selalunya mammal kan. Tapi ni reptilia. So dia menjadi satu persoalan lah. Burung kan bertelur. So dia dekat. Tu dan satu lagi benda lah sebab orang ingat burung ni spesies apa? Tersendiri. Dia bukan reptilia apa kan. Itu kalau macam perkelasan dulu yelah, tapi perkelasan sebab kita dah ada genetik semua kan. Memang burung sangat dekat dengan reptilia. Sangat dekat memang reptilia pun sebenarnya. Reptilia ada kena evolve. Semua dia darah panas. Kau tengok kaki ayam bersisik kan? Tengok kaki ni berunta macam dinosaur kaki dia. Literally sama dengan tulang T-Rex. Tak boleh tengok berunta Mana? Otak berunta lebih So, besar. so kata sebab tu dia lebih kata kecil daripada matanya. T-Rex ni adalah macam nenek moyang kepada ayam. Lebih kurang. Dia tadi ada nenek moyang straight tapi berkait dekat lah. Tapi storyline yang meteor tu betul tak? Itu punca kenapa dia jadi burung. Betul tak? Tak dengar tu mic. Mic Itu kau. kau kena tarik mic. Kau macam ni sini. Sini legit mengadap lah. kau. Okay. Meteor tu okay. legit eh? Meteor legit sebab kita orang jumpa dekat mana? Mexico rasanya. Tempat memang kawah. Dia orang ingat lembah tau. Punya tu kawah gergasi. Tapi ada satu je. Satu tu cukup lah. Besar. Meteor Satu dia asteroid. kau tahu besar bilik ni Malaysia boleh meletup tau. Meteor satu bilik ni. Sebab kau bayangkan dia laju daripada luar tu. Mass dia. Lepas tu dia bila dia Hentak. dihentak Hentaman dia tu. atmosphere kan, dia akan jadi Pecah panas. Dia kalau 500 meter punya asteroid jatuh kat bumi ibarat macam beratus bom nuklear meletup. Kena dekat laut tsunami. Dia yang buat jadi pupus tu bukan meteor tu meletup kat ni. Tapi dia meletup tu asap-asap tu naik atas. Dia tutup satu bumi. Lemas. Tutup satu bumi, pokok mati. So dinosaur yang makan pokok rainfall meteor ke bukan? ada. Itu mungkin lah tapi bukan kawasan tu je. Tapi punca sebenar dia satu dunia jadi gelap. Direct causes pun ada, indirect causes pun ada. Direct causes ialah kena meteor directly, indirect macam tu lah. Apa ni, bumi ditutup dengan awan. So dinosaur semua mati masa tu? Dinosaur yang besar, yang bawah 20 kg hidup. Sebab? Kecil sebab dan boleh menyorok. Asap tinggi lagi. tak bukan. Bila asap tu tak, bila asap tu tinggi, bukan bila ada asap, pokok-pokok mati sebab dia lama tau 6 bulan ke setahun.
Pokok-pokok mati. So bila pokok-pokok mati, binatang dinosaur yang makan pokok mati. Dinosaur yang makan dinosaur pun mati. Tapi yang hidup ialah dinosaur yang kecil-kecil yang makan biji-biji pokok. Biji benih. Biji benih ni boleh hidup lagi dalam tanah. Biji benih kan dormant. Dia boleh duduk diam. Bila ada masa yang sesuai, dia akan boleh mencambah jadi toge. So Walaupun dah beratus tahun dia boleh tahun, situ. yeah. So dinosaur kecil yang makan biji-biji ni Dia boleh hidup. boleh hidup. Cuba tengok binatang burung selalunya makan apa? Biji benih. Burung kan dan boleh nampak yang memang kita nampak makan serangga, cengkerik semua. Tapi dia orang sebenarnya makan ni padi-padi, biji-biji benih. biji-biji benih macam tu. Kebanyakannya lah. Faham. So dinosaur yang biji-biji yang kecil-kecil ni ialah nenek moyang pada dinosaur, jadi nenek moyang pada burung sekarang. Contoh Archaeopteryx lah. Dia burung, satu lagi buaya. Buaya pun. Buaya pun dinosaur kat sana. Buaya nampak lah dia punya resemblance dengan dinosaur kan. Betul dia agak. Kalau nak kata kepala buaya tu macam kepala dinosaur, aku rasa macam sama. Make sense lah, make Make sense. sense lah. Sebab tu orang cakap kalau nak bunyi dinosaur sebenar bukan macam Jurassic Park ni, tapi bunyi macam burung. Burung gegasi macam burung emu, burung tu kan bunyi dinosaur dengan buaya. Bunyi. Macam mana bunyi dia? Tak tahu. Growl lah. Cuma kalau macam buaya darat tu tu bukan lah. Tu lain. Hey. Itu aku tahu bunyi. Yeah. I love you. Itu bunyi buaya darat. Saya call ni boyfriend tak marah ke? Macam dia. Pernah pakai ke? Saya cinta awak seorang je. Menarik lah topik ni. Aku rasa kita tak nak tamat lagi. Kita nak panjang sambung lagi. sikit lagi. Tapi aku tak ada soalan. Episod 2. Buat soal episod kedua. Last. Okey lah, kita sambung pada episod kedua lah. So kalau korang nak dengarkan sambungan kepada podcast ni, check out dan stay tune untuk another part of this episode on the next episode. Bye-bye. Yeah. Assalamualaikum.